undang-undang, tetap undang-undang. Boleh kalau tanya, itu dia jawab. Mana dia boleh jawab lain, dia pengamal undang-undang. Kan? Apa tanya boleh ke tidak saya langgar undang-undang? Tak boleh. Tapi kalau orang tak ada, dia dulu langgar. Maknanya siapa pun kata, apa kebingung malam-malam nunggu lampu merah orang tak ada. Semua orang setuju benda tu boleh langgar. Tapi kalau tanya tak boleh. Saya pun kata, pasal apa tanya saya pula? Tanya boleh hari tak tinggal jemaat. Lain kali kau nak buat je, dah lepas baru tanya. Saya kata. Yalah, saya nak nyuruh pula boleh. Tapi besar jasa dia. Rupanya hari itu bawa guni rupanya. Rupanya mencuri kasut ni bawa guni. Ya Allah, senangnya mencuri. Di masjid pun orang mencuri. Sebab itu tuan-tuan, siapa yang nak boleh kawal mencuri ni? Masjid negeri tu sebelah balai boleh. Balai boleh besar. Berapa orang boleh letak? Dengan kasut-kasut boleh berlebuh. Nah, maknanya bukan kita yang mampu menghalang kejayaan pencurian. Allah sebut wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potong kedua tangan mereka sebagai balasan perbuatan mereka itu. Jazaa'an bima kasaba, balasan perbuatan mereka itu nakala min Allah, tegahan daripada Allah daripada jenayah itu bermula. Tuan-tuan, Allah suruh kita potong tangan, itu setimpal sebagai balasan perbuatan mereka itu. Tetapi yang akan mencegah daripada jenayah itu berulang adalah Allah. Allah yang mencipta kita, dia tahu macam mana nak hapuskan kejahatan manusia. Bukan boleh pun tak mampu nak menghalang kecurian. Balai boleh pun mencuri. Tetapi dengan pelaksanaan potong tangan, Allah beri jaminan tegahan daripada Allah daripada kejadian itu pula. Sebab itu tuan-tuan, cuma manusia Allah dah bagi formula macam-macam. Nabi bawakan formula dalam Al-Quran dan hadis. Ini yang Allah perintah, buat apa yang Allah perintah. Jangan pertikai apa yang Allah perintah. Kita nak fikir kalau begini jadi begini, kalau begini jadi begini. Itu kalau kita punya peraturan. Kalau Allah yang buat, resiko Allah yang tanggung. Kerja kita buat je. Barunya ada ketua hakim negara pula, bekas ketua hakim negara, dia kata tidak ada, bukan statistik menunjukkan negara yang melaksanakan hudud jenayah tidak berkurangan. Satu, kita kena tanya statistik negara mana dia ambil, siapa yang pergi kaji tu, atau dia ambil laporan daripada laporan orang putih buat. Kalau musuh Islam yang buat laporan, confirm dia takkan betul lah nak hurai tentang apa peraturan Islam ni. Yang kedua, saya tanya, bukan saya tanya dia, tak dapat jumpa dia. Kalau jumpa saya nak tanya, negara mana yang berkurang kadar jenayah? Undang-undang apa dia pakai? Undang-undang British yang kita pakai sekarang ni pun, undang-undang mana pun, banyak mana kurang. Kalau tak kurang, apa kita buat je? Kalau undang-undang ciptaan manusia boleh pula, berkurang tak kurang jenayah pun kita lanyak juga. Tapi bila undang-undang Allah berkira no. Kalau tak kurang jenayah, buat apa buat? Maknanya kita meletakkan syarat. Syarat, aku nak ikut perintah Allah, Allah kena kurang ke jenayah. Dan besar benar pula kita. Tuan-tuan, itu masalah yang Allah sebut. Innal insana lirabbika lakanud.
semua manusia ini dengan Tuhannya begitu degil, begitu sombong. Tuan-tuan, tentang bayang dalam bab ini sikit je. InsyaAllah tuan-tuan. Yang ini bukan cerita politik tuan-tuan, ini cerita syariat yang Nabi Muhammad bawa. Kita sama-sama insaf. Nak bayangkan macam mana degilnya manusia. Orang kecil manis, bila pergi jumpa doktor, doktor kata, ini tak boleh ni, ini kena potong kaki ni. Ni kena potong. Usah kaki lah, tangan lah. Tangan ni kena potong. Kalau tak potong 3 bulan mati dia mau. Ini doktor kata. Doktor bukan jaga ajal orang pun. Dia anggur-anggur je. Takut mati. Sebulan doktor tak panggil dia mau potong. 2 bulan tak tidur malam 2 bulan. Kenapa doktor tak panggil nak potong ni? Kan? Seronok mana nak kena potong? Bukan seronok. Dia bila mampu padahal mana dia tahu nak mati tak mati kalau potong tangan dia dah. Tak boleh. Doktor kata kena potong. Laju pergi ke hospital, cari doktor, ada ke nombor doktor tu. Nak jumpa juga. Tolong nak potong, nak tanya. Kena potong ke bila nak potong? Tak sabar-sabar nak kena potong tangan. Tangan sendiri, bukan tangan orang. Tapi bila Allah yang meletak ajal kita, Allah yang menentu segala-gala, Allah kata potong tangan pencuri. Bukan tangan sendiri. Tangan pencuri. Tapi bila tangan pencuri, Allah suruh potong, tak ada. Tak boleh pula. Zalim no, kata. Setengah orang kata zalim no. Tak balai benar kan. Dia mencuri, pulang je lah. Udah dapat, apa nak potong tangan. Tuan-tuan, ada orang nyimpan duit ke Mekah. Ada orang sekupang sehari dia nyimpan. Tiap hari pergi tabung haji. 20 tahun baru cukup 10,000. 20 tahun cukup 10,000. Dapat sorak tabung haji. Elok kota orang dapat tahun ini. Itu orang yang nyimpan. Tapi ada orang yang nyimpan rumah. Dia nyimpan rumah, simpan bertahun-tahun juga nyimpannya. Nak ke Mekah, cukup 10,000, nak pergi tabung haji, masukkan duit. Nak pergi sangat ke Mekah. Tengah-tengah jalan sama ni orang. Dah terbayang-bayang dah kat bawah ni. Tiba-tiba sekejap je lepas 10,000. Kita kata sabar. Kepala otak kamu sabar. Betul? Kita kata tak beradab benar. Tak ada. Kita pun faham. 10 tahun dia nyimpan dapat 10,000, tiba-tiba orang ambil sekejap je. Pak Mat kalau dapatlah siapa ngambil ni apa Pak Mat? Aku cincang 18. 10,000 aja. Cincang 18. Punya ekstrim. Tapi orang tak heran. Yelah, padat. Kawan dah nyimpan. Lama. Padat. Memang kalau aku bukanlah 19, 20. Cincang 20. Tiba Allah kata mencuri, potong tangan sikit je. Kejamnya. Tentang bayang, teruknya perangai manusia. Apa saja yang Allah suruh, ada je alasannya. Tiba yang manusia buat, semuanya okey. Tuan-tuan, bukan saya nak kata siapa-siapa. Maknanya kita sama-sama, kadang-kadang kita pun antara yakin dengan hidup juga. Itulah iman manusia, iman Nabi sentiasa bersama. Iman malaikat sama, tambah tidak, kurang tidak. Iman orang yang beriman macam kita ni, kejap tambah, kejap menunggu. Macam mana nak bagi tambah? Bila kita beramal. Macam mana nak beramal?
kena dengan ilmu.